Seven husband itu semuanya mati. Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acha here. Video kali ni Acha nak cerita pasal buku, tajuk dia Seven Husband of Evelyn Hugo. Buku ni ditulis oleh Taylor Jenkins Reid. Buku ni memang sangat famous lah sebab dia adalah salah satu top list buku favourite kepada pembaca-pembaca. So bila dengar tajuk kan mesti macam curious nak tahu, oh, Seven Husband, dia kahwin Seven Husband tu serentak ke ataupun asing-asing, ataupun Seven Husband itu semuanya mati. So for those readers, spoiler alert. Sinopsis cerita ni menceritakan tentang Evelyn Hugo. Evelyn Hugo ni merupakan pelakon wanita yang sangat famous pada tahun 1950-an. Jadi Evelyn Hugo ni dia sangat famous lah, pelakon veteran yang sangat famous. Lepas tu pada zaman sekarang ni, Evelyn Hugo ni sampai sekarang orang tak tahu kenapa dia kahwin sampai 7 orang suami. Jadi tiba-tiba satu hari tu dia ada kontak dengan seseorang ni untuk menceritakan kisah hidup dia daripada A sampai Z. Jadi siapa wartawan ni? Kenapa dia nak wartawan ni? Dan apa kisah di sebalik Seven Husband tu? Kisah ni bermula pada satu hari, Evelyn Hugo ni dia keluarkan satu statement. Dia kata dia nak lelong semua gaun-gaun dia yang famous pada satu ketika dulu. Gaun-gaun yang dia pakai ni famous sebab satu, dia pakai lawa. Kedua, dia pakai gaun ni waktu dia terima anugerah, kira anugerah pelakon terbaik lah dalam penganugerahan yang besar, contohnya macam Oscar. Evelyn Hugo ni dia famous sebab dia ada, excuse my language, dia ada dada yang besar. Dia famous sebab tu. And then walaupun dia dah umur 70, 80-an macam tu, dia still cantik. Body dia still luar lawe. Evelyn Hugo ni kira seorang pelakon veteran yang memang ramai orang nak tahu kisah dia. Ramai orang nak tahu di sebalik kenapa dia ada Seven Husband. Sebab dia tak pernah cerita benda ni. Sebab kan Evelyn Hugo ni sangat famous, jadi ramailah yang nak cover pasal cerita dia jual gaun ni, dia lelong gaun dia ni. Evelyn Hugo ni dia suruh ejen dia kontak satu majalah ni. Majalah ni kira macam majalah famous lah. Nama majalah ni lebih kurang macam nama Viva. Kita panggil majalah ni majalah Viva. Ejen Evelyn Hugo ni kontak Viva ni, dia kontak editor terus tau. Kira macam top boss lah. Ejen tu kata Evelyn Hugo dia nak buat cerita pasal gaun dia ni dekat majalah Viva. Bila editor Viva ni dengar, editor ni macam seronok lah sebab dapat eksklusif cerita. Umpama macam hang yang the first edition untuk postkan cerita ni, orang lain kena beli majalah hang untuk tahu cerita pasal Evelyn Hugo, which is macam benda yang besar lah, keuntungan yang besar lah. Tapi Evelyn Hugo kata, ejen dia lah kata, Evelyn ni dia nak satu syarat, dan syarat ni dia tak mau nego. Dia memang nak syarat ni ditunaikan. Syarat untuk majalah Viva ni dapatkan eksklusif cerita ni adalah Evelyn kata dia nak seorang wartawan ni yang cover cerita dia. Wartawan tu nama dia Monique. Karakter Monique ni dia adalah wartawan, dia bukanlah wartawan yang hebat. Dia kira macam baru kerja dekat majalah Viva ni. Monique ni kira dia baru keluarkan satu artikel je untuk majalah Viva ni. Kira memang baru sangat-sangat. Jadi bila editor tu dengar kata Evelyn ni request Monique ni, dia pun macam pelik lah. Dia kata kenapa Evelyn ni nak Monique ni, sedangkan Monique ni dia baru keluarkan satu artikel, memang tak famous pun, orang tak kenal pun. Kira umpama macam budak intern yang baru masuk kerja, tiba-tiba seorang pelakon yang veteran yang sangat-sangat famous request benda tu dekat hang. Jadi editor ni pun macam pujuk lah, kata boleh tak ambil orang lain. Evelyn kata dia tak mau. Dia memang nak Monique ni, ataupun dia tak akan cover story ni dengan hang. Hang nak ke tak? Jadi bila benda ni sangat eksklusif, editor pun macam setuju. Dia kata boleh, Monique ni akan cover cerita hang. Editor tu panggil lah Monique. Dia panggil Monique lah. Dia kata pelik lah sebab Evelyn Hugo ni tiba-tiba kontak majalah kita dan request hang untuk cover story dia, which is a big deal pula tu. Jadi editor ni dia tanya Monique, hang ni ada kena-mengena tak dengan Evelyn Hugo? Kenapa Evelyn Hugo ni suruh hang cover story dia? Monique ni dia tak tahu apa. Dia kata
Tak, aku tak kenal Monique ni. Monique ni, dia tak tahu cerita ni. Dia kata, mana aku kenal Evelyn Hugo? Gila ha, Evelyn Hugo tu pelakon yang famous kot. Aku ni siapa-siapa je. Aku memang tak kenal dia. Aku tak ada kena-mengena dengan dia. Kira editor tu tanya banyak kali lah, betul hang ni tak ada kena-mengena dengan Evelyn Hugo? Sebab Evelyn Hugo request hang ni. Mana dia tahu pasal hang? Waktu tu Monique ni fikir macam, oh mungkin dia baca artikel aku tu lah. Sebab artikel aku tu kira bagi aku hebat lah juga. So Evelyn Hugo maybe dia baca artikel aku tu lah. Editor ni macam dia dah setuju dah dengan Evelyn Hugo. So dia pun kata, okay, sekarang ni aku tak ada choice untuk nego dah benda ni. Hang memang kena cover cerita dia. Jadi editor tu kata, apa yang hang kena buat, hang kena pujuk Evelyn ni cerita pasal kisah hidup dia, kisah pasal husband dia, kisah pasal skandal dia, kisah pasal semualah, semua benda. Bila Monique dengar macam tu, Monique ni pun macam okay, setujulah sebab dah bos dah kata macam tu. Monique ni balik, Monique ni duduk fikir, kenapa Evelyn ni request dia? Monique ni pun duduk fikir sampailah dia call mak dia. Dia call mak dia, dia nak tanya, oh dulu ayah Monique ni dia kerja sebagai apa ni? Fotografer. Fotografer. Bapak dia kerja sebagai fotografer dalam macam dalam penggambaran perfilman. Kira bapak dia ni ambil gambar lah macam mana rupa perfilman macam ni di belakang takbir macam tu lah. Lepas tu mak Monique ni katalah, oh ayah hang ni bukanlah macam kerja besar, dia macam kerja biasa je lah. Mak dia macam tak rasa lah bapak Monique ni berkawan dengan orang-orang yang famous. Monique ni pun macam, okey lah tak apalah, esok dia tanya je lah si Evelyn ni kan kenapa pilih dia. Jadi keesokan hari tu, Monique ni pun dia pergilah jumpa Evelyn ni dekat rumah Evelyn tu sendiri. Rumah Evelyn ni kira macam cantik lah, sebab ialah pelakon veteran kan, seorang yang millionaire. Memang rumah dia besar lah dan cantik. Jadi bila sampai tu, Monique ni dia jumpa first orang yang jaga Evelyn ni. Kira perempuan ni perempuan yang muda lah. Dia jaga Evelyn kan, jadi assistant Evelyn apa semua. Dia kata okey, tunggu sana saat Evelyn ni mai turun. Monique ni pun tunggu. Tiba-tiba Evelyn ni mai turun daripada tangga kan. Monique ni tengok Evelyn, dia macam, Evelyn ni memang lawa gila. Walaupun dia dah umur 70-an, tapi dia still lawa weh. And then dia ni memang macam dia kena starstruck lah. Bila kena starstruck ni macam wow macam tu. Sebelum Monique ni dia mai jumpa Evelyn, dia ni study pasal Evelyn ni dulu. Salah satu filem yang Evelyn ni berlakon yang famous adalah salah satu filem yang Evelyn ni dia bogel. Dia keluar daripada pantai, lepas tu dia macam bogel lah, nampak dia punya aset tu. Evelyn Hugo ni kelebihan dia adalah aset dia. Aset ni lah dada dia lah. Sorry, terpaksa cerita part ni sebab part ni macam jelah nak bagi gambaran kan. Kira filem ni adalah filem yang menaikkan Evelyn Hugo ni sebagai pelakon yang sangat dikagumi. Dan Monique ni study juga nama-nama husband Evelyn Hugo ni. Kira dia study semua nama 7 orang suami si Evelyn Hugo ni. Evelyn Hugo ni dia ada seorang anak. Dan anak dia dah mati kira 20 tahun yang lepas. Dan semua husband Evelyn ni pun dah mati. Kira Evelyn ni dia memang dah tak ada siapa dah dalam dunia ni. Semua dah mati. Anak dia pun mati. Anak perempuan dia lah. Disebabkan tu ramai nak tahu cerita Evelyn ni. Tapi tak ada siapa tahu kisah dia. Tak ada siapa tahu kenapa dia kahwin sampai 7 orang. Dan macam mana dia boleh kahwin sampai 7 kali. Dan siapa husband dia ni. Lepas Monique jumpa Evelyn, so dia pun macam berkenalan dengan sesama sendiri. Jadi Evelyn kata kat Monique, okay duduk, aku nak cakap something dekat hang. Monique pun duduk. Monique kata, okay, kat mana yang kita boleh cover pasal gaun-gaun hang ni? Evelyn kata, okay, aku akan terus terang lah. Aku panggil hang ni ada sebab. Evelyn ni kata, aku nak cerita kisah hidup aku daripada aku sebelum berlakon sampailah sekarang. Dan aku nak hang cover story ni. Monique dengar macam tu, Monique macam excited lah. Dia nak cerita eksklusif lah, benda ni eksklusif. Lepas tu Monique jawab lah dekat Evelyn balik. Dia kata okay, nanti aku call editor aku akan bagi tahu this good news lah.
berita baik ni. Evelyn kata tak. Aku tak mau hang cover cerita ni bawah majalah Viva. Aku nak hang sendiri cerita as a penulis. Sebagai penulis persendirian. Sebagai hang lah. Kira bibliografi of Evelyn Hugo ni ditulis oleh Monique. Evelyn nak macam tu. Lepas tu Evelyn kata segala keuntungan jualan buku ni semuanya aku bagi dekat hang. Aku tak mau satu sen pun. Monique dengar macam tu, Monique macam pelik lah. Wih, hang bagi aku eksklusif, cerita yang eksklusif. Lepas tu keuntungan buku tu hang nak bagi semua dekat aku. Macam, weh, aku ni kena mimpi ke? Durian jatuh ke? Apa ke? Sebab macam benda tu sangat eksklusif lah. Umpama macam ni lah kita bagi seorang lah. Umpama macam Angelina Jolie jumpa hang, lepas tu dia kata dia nak cerita pasal kisah hidup dia, dia nak suruh hang yang tulis. Lepas tu keuntungan semua dia bagi dekat hang. Tak ke macam durian runtuh? Wih, seronok kot. Sebab keuntungan tu bukan biasa-biasa, mesti keuntungan tu berjuta. And then dia bagi macam tu je dekat Monique ni. Monique ni pun macam pelik. Kata kenapa hang nak bagi aku cerita ni? Aku siapa dalam hidup hang? Evelyn ni kata, tu nanti aku cerita. Cuma masa sekarang ni, yang sekarang ni, aku nak tahu hang setuju ataupun tidak. Monique ni dia macam tergamam. Yalah, dia ni macam bukan siapa-siapa. Kenapa tiba-tiba Evelyn ni seorang pelakon veteran yang sangat famous, tiba-tiba dia nak bagi eksklusif deal macam ni dekat dia. Jadi dia rasa macam, aku ni kena scam ke? Ada kamera ke dekat sini yang aku perlu tahu? Macam tu. Monique ni dia macam dia jadi takut tau. So dia pun macam, boleh tak aku pick up benda ni? Evelyn kata, okay, hang boleh pick up benda ni, tapi aku bagi hang sampai esok sahaja. Kalau hang tak mau, tak apa, kita buat cover pasal gown tu. Evelyn kata, macam aku kata, aku nak hang yang cover story ni. Aku tak mau dia jadi under majalah Viva. Aku nak hang yang tulis. Monique ni pun macam, okay, bagi aku masa untuk aku pick up benda ni. Esok kita jumpa lagi. So Monique pun balik. Monique ni balik, dia pick up lah. Dia pick up banyak kali kan. Kenapa si Evelyn ni nak dia cover pasal cerita hidup Evelyn ni? Jadi macam dia pelik lah. Dia kata dia rasa macam dia kena scam. Jadi keesokan hari tu, Monique ni pergi lah jumpa balik Evelyn. So Evelyn pun tanya, okay, setuju ataupun tidak? Monique ni kira macam dia still was-was lah, tapi dia setuju. Dia kata dia setuju. Dia kata dia nak tahulah sebab apa yang hang ni nak aku cover cerita hang. Evelyn kata, tu hang tak payah tahu buat masa sekarang ni. Aku akan cerita tapi bukan masa sekarang ni. Monique kata, apa aku nak bagi alasan dekat bos aku kan dengan benda ni kan? Kira macam aku ni kianat depa lah. Sebab editor dia dah pesan dah dekat dia, suruh dia cover story pasal Evelyn ni. Macam korek rahsia lah pasal Evelyn ni kan, kisah hidup Evelyn ni. Kira Monique ni dia ada rasa bersalah tu lah, yang macam dia macam kianat bos dia. Jadi Evelyn ni pun bagilah pesanan dekat dia. Dia kata, kalau hang dah nampak satu peluang tu, jangan fikir orang lain dah, fikir diri hang. Sebab yang ni yang nak membawa kepada kejayaan hang. Evelyn kata, tu pengalaman hidup akulah, terpulang pada hang. Macam aku kata, kalau hang tak mau, aku takkan cerita benda ni kat siapa-siapa. Aku cerita benda ni dekat hang sahaja. Kalau hang tak mau, kita cerita pasal gown je. Monique tanya apa alasan dia nak bagi dekat editor dia ni. Evelyn kata, tu pandai-pandai hang lah hang bagi alasan. Cakap je lah yang kita cover pasal gown ni. And aku ni macam cerita, banyak cerita ke apa ke. Hang pandai-pandai lah tipu kan. Jadi Monique ni pun bila dengar macam tu, Monique ni pun ambil peluang ni. Dia kata, okay, aku setuju. Aku akan cover cerita hang ni. Waktu tu Monique ni dia rasa macam Evelyn ni fikir dia ni seorang penulis yang hebat kot. Sebab tu Evelyn ni nak dia cover pasal cerita Evelyn ni. Monique ni dia tak boleh fikir dah sebab yang lain. So dia fikir sebab tu je Evelyn ni nak dia. Jadi Evelyn ni kata, okay, so manakah kita semua dah setuju kata benda ni, so jomlah mulakan cerita aku. Monique pun dia dah bawa keluar lah semua equipment dia untuk record segala perbualan dia dengan Evelyn ni. So Evelyn ni pun bermulalah cerita kisah hidup dia. Evelyn ni dia kata nama dia bukan Evelyn Hugo. Nama sebenar dia adalah Evelyn Herrera. Evelyn ni mak dengan ayah dia merupakan immigrant. Kira dia ni orang Cuban lah. Dia berbangsa Cuban. Evelyn ni orang susah. Mak dia ni kira kerja macam lebih kurang macam
kerja pelacur lah. Tapi Evelyn ni dia tak mau pikat mak dia ni sebagai pelacur. Dia kata bukanlah dia tak boleh terima kerja tu sebagai kerja yang buruk, tapi sebab dia rasa mak dia ni sangat-sangat baik dan dia nak pikat yang mak dia ni positif je. Bapa Evelyn ni merupakan seorang pemabuk dan abuser lah. Kira Evelyn ni punya zaman kanak-kanak dia tak okey lah sebab bapak dia ni abuser. Dan mak dia ni kena kerja keras lah untuk dapatkan duit untuk menyara keluarga mereka ni. Lepas tu mak Evelyn ni mati pada waktu kira Evelyn ni muda lah, macam dalam umur 13-14 macam tu. Evelyn ni dia membesar dekat kawasan yang dipanggil Hell's Kitchen. Hell's Kitchen ni maksudnya tempat yang orang US panggil, di mana dia ni terletak di tengah-tengah bandar Manhattan. Jadi bila Evelyn ni dia membesar dengan bapak dia duduk dengan bapak dia, dia macam rasa tak happy lah, dia nakkan kesenangan. Sebab dulu mak dia ni macam selalu berangan mak dia nak jadi pelakon. Dan mak dia ni berangan lah setiap hari nak party, nak minum arak yang banyak. Kira ada kawan-kawan pelakon tak payah pikat dah kehidupan yang susah ni. Kira mak dia ada cita-cita tu. Jadi pada satu hari tu Evelyn ni walaupun dia umur 13-14, tapi dia ni sangat lawa. Dia lawa macam Aca kata tadilah, dia ada aset yang besar. So dia ni macam menjadi perhatian lah kalau siapa-siapa yang tengok dia. Satu hari tu dia pergi nak beli coklat. Dia nak beli coklat dekat kedai ni lah, kedai runcit. Cashier dekat kedai runcit tu dia macam tengok Evelyn ni, dia kata boleh tak bagi aku satu ciuman. Bila Evelyn dengar lelaki tu request tu, Evelyn ni tak mau lah. Dia muda lagi, dia tak ada rasa macam nak dipegang, nak disentuh macam tu. Lepas tu lelaki tu macam paksa dia lah. Dia kata boleh lah apa semua kan. Jadi Evelyn ni dia macam tak ada daya tau, sebab dia ni muda lagi, dia kecil. Lepas tu lelaki tu kira tenaga lelaki kan, dia besar kan. Jadi waktu tu apa yang Evelyn ni fikir, dia kata lelaki ni memang akan dapat apa yang dia nak. So sama ada aku bagi lelaki ni benda ni free ataupun aku charge dia. Jadi Evelyn ni pun macam cium je lah lelaki tu. Dan lepas tu dia dapat makan coklat free dekat kedai runcit tu. Kira Evelyn ni dia buat deal lah dengan lelaki tu. Jumpa lelaki ni setiap hari Sabtu dan dia boleh ambil apa saja yang dia nak dekat kedai runcit tu. Tujuan Evelyn ni buat macam tu sebab yelah dia hidup susah kan. Jadi betul lah apa yang dia kata. So mestilah dia nak benda yang win-win situation. Lepas tu Evelyn ni dia ada seorang kawan. Kawan dia ni kenal dengan seorang lelaki yang kerja di bahagian perfilman. Kira apa yang Evelyn ni buat, Evelyn ni kira ngorak lah lelaki tu. Lelaki tu nama dia Ernie. Ernie ni kira kerja di bahagian perfilman, tapi kerja dia ni macam kerja biasa je lah. Dia jadi key grip. Walaupun kerja biasa tapi still dekat bahagian perfilman. Dan Ernie ni dia akan pindah pergi Hollywood. So bila Evelyn ni dengar pasal benda tu, dia rasa macam Ernie ni memang tiket dia untuk dia pergi ke Hollywood. Apa yang Evelyn ni buat, sebab kan Evelyn ni dia tahu kelebihan dia ni cantik. So dia pakai gaun yang paling cantik semua. Dia pergi jumpa Ernie ni, dia ngorak Ernie ni. Dan dari situlah dia ni macam menyerahkan darah dia dekat si Ernie ni. Pada tahun dulu, macam zaman dulu, bila once dah buat, so dia pun akan kahwin. Jadi Ernie ni pun macam dia nak kahwin dengan Evelyn ni. Waktu tu Evelyn ni baru umur 15 tahun. Untuk kahwin dengan seseorang hang kena jadi 18 tahun dulu baru hang boleh kahwin. Jadi bapa Evelyn ni sebab macam dia dah, biasalah bila bapa tak bertanggungjawab, dia macam nak lepas je Evelyn ni. So dia sign satu paper yang menyetujui perkahwinan Evelyn ni dan Ernie. So dari situlah kita tahu yang Ernie ni adalah first husband kepada Evelyn Hugo. Ernie ni pun bawa lah Evelyn ni pergi Hollywood sebab Ernie ni kan dapat kerja dekat Hollywood kan. Jadi Evelyn ni pun mulalah search macam mana dia nak audition untuk masuk Hollywood. Evelyn ni dia ada jumpa satu information ni yang mengatakan
mana director, penulis, producer dengan pelakon-pelakon selalu lepak dekat satu kafe ni.